Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu kembali ya, dan kita akan beralih perbincangan kita berkenaan dengan topik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 ya. Jadi seperti mana yang telah pun saya perjelaskan ya, ataupun saya bincangkan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan ya pada topik yang sebelum ini ya, apabila kita membincangkan ya tentang sejarah perundangan koperasi ya, yang mana Akta Koperasi 1993 telah pun melalui pindaan yang terbesar ya, iaitu pindaan pada tahun 2007, yang mana ianya telah pun dikuatkuasakan pemakaian akta tersebut pada 1 Januari 2008 selaras dengan penubuhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ya, yang telah pun ditukar daripada Jabatan Pembangunan Koperasi kepada SKM ya. Jadi apabila Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini ya telah pun ditubuhkan, sudah pasti SKM ya ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia ini memerlukan ya akta tubuhnya yang tersendiri ya. SKM mempunyai akta tubuhnya yang tersendiri, adalah bertujuan untuk memberikan kuat kuasa ya dari sudut perundangan ya, dan juga untuk memberikan ya kuasa pemakaian kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu sendiri dari sudut perundangan ya. Dan kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan ya, tercetusnya Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada tahun 2007 ya. Jadi akta ini tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau saya boleh baca mukadimah bagi permulaan ya akta SKM ini, ianya menyatakan bahawa suatu akta bagi mengadakan peruntukan mengenai penubuhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan perkara-perkara yang bersampingan dan juga berkaitan dengannya ya. Jadi sudah pasti apabila SKM itu sendiri ditubuhkan ya, mereka memerlukan sebuah akta, iaitu akta yang dinamakan Akta SKM ya, bertujuan untuk menyenaraikan ya ataupun memperincikan lagi tentang peruntukan berkaitan dengan penubuhan SKM itu sendiri dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan gerakan koperasi itu sendiri. Jadi salah satu antara kalau kita lihat ya perkara berkaitan adalah berkenaan dengan yang mana ada dinyatakan di dalam Dasar Koperasi Negara 2011 ya hingga 2020, iaitu adalah orang kata pencapaian yang hendak dicapai oleh gerakan koperasi adalah untuk mencapai 10% ya KDNK menjelang pada tahun 2020, dan kita harapkan ya agar orang kata matlamat yang hendak dicapai tersebut ya insya-Allah akan dapat orang kata dilaksanakan pada masa akan datang ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan ya, seterusnya kita akan melihat kepada struktur ya Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu sendiri ya. Apabila saya menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, pemakaian ya Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu adalah selaras dengan penukaran Jabatan Pembangunan Koperasi kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia ya. Dan sudah pasti ada orang kata pertukaran dari sudut strukturnya yang tersendiri ya, yang mana JPK itu ya merupakan sebuah pada ketika itu merupakan sebuah agensi kerajaan yang bertujuan untuk mengawal selia koperasi bukan pertanian dan juga perikanan. Dan apabila ya JPK itu bertukar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ianya telah menjadi sebuah badan berkanun ya di bawah penguatkuasaan aktanya itu sendiri yang kita bincangkan tadi ya tuan-tuan, Akta SKM 2007 yang bertujuan ya untuk mengawal selia semua jenis koperasi termasuklah koperasi pertanian dan juga koperasi perikanan ya. Bermakna di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, kesemua koperasi-koperasi yang sebelum ini dikawal selia sepenuhnya oleh LKIM ya dan juga LPP ya, Lembaga Pertanian ya, kesemuanya adalah di bawah orang kata penguatkuasaan dan juga pengawalan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ya. Dan sudah pasti sudah ada implikasi ya dari sudut undang-undang tuan-tuan dan puan-puan, dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, implikasi dari sudut perundangan adalah ya penukarannya akta orang kata pindaan kepada akta koperasi tersebut dan juga tertubuhnya Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada tahun 2007, dan sudah pasti adanya implikasi dari sudut struktur organisasi SKM itu sendiri ya. Sudah pasti mereka orang kata memperluaskan lagi dari sudut empire-nya ya, dan juga implikasi dari sudut kewangan dan juga pengurusan sumber manusia.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih pula kita melihat kepada objektif Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu sendiri ya. Dari sudut objektif penubuhan SKM ini tuan-tuan ya, saya merujuk kepada peruntukan Seksyen 4 ya yang dinyatakan di dalam Akta SKM ya. Boleh saya bacakan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan yang intipatinya. Apakah orang kata objektif penubuhan SKM ini di bawah Seksyen 4 adalah bertujuan untuk merangsang pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur menurut nilai-nilai serta prinsip-prinsip koperasi bagi menyumbang ke arah pencapaian objektif sosioekonomi negara ya. Jadi itu adalah merupakan antara objektif umum ya penubuhan SKM. Dan kemudian antara objektif yang lain pula adalah menggalakkan sektor koperasi yang kukuh keuangannya, progresif dan mapan ya, serta mengekalkan keyakinan di dalam gerakan koperasi ya. Dan manakala kalau kita lihat dari sudut fungsi penubuhan Suruhanjaya Koperasi Malaysia pula tuan-tuan ya, kita boleh lihat di dalam peruntukan Seksyen 23 ya, Akta SKM itu, yang mana ianya menyatakan ya dari sudut orang kata menggalakkan serta mengekalkan kestabilan sektor koperasi ya. Dan kemudian bertanggungjawab dalam memantau, menyelia dan juga mengawal selia koperasi ya. Dan antara fungsi yang lain pula adalah menggalak dan mempromosi pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur ya. Manakala fungsi yang lain pula adalah untuk memelihara nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip koperasi, yang mana tuan-tuan sedia maklum bahawa kita mempunyai ya 7 prinsip koperasi yang harus kita pelihara dan laksanakan, dan seterusnya mengadakan persekretarian sesuai bagi koperasi menjalankan aktivitinya ya. Fungsi yang lain pula ya, SKM bertujuan ya untuk mendaftar dan juga membatalkan ya pendaftaran koperasi. SKM juga tuan-tuan ya bertindak sebagai pemegang amanah dan untuk menguruskan apa-apa skim pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia untuk koperasi ya. Dan SKM juga tuan-tuan ya mempunyai kuasa mereka yang tersendiri, iaitu menasihati menteri mengenai semua perkara yang berhubungan dengan koperasi dan juga sektor koperasi, serta menjalankan apa-apa fungsi di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain seperti yang ditetapkan oleh menteri melalui pemberitahuan yang disiarkan di dalam warta ya. Jadi itu adalah merupakan antara fungsi-fungsi penubuhan SKM yang telah pun dinyatakan di bawah peruntukan Seksyen 23 Akta SKM. Kemudian tuan-tuan, ini sudah pasti kita hendak melihat apakah orang kata peranan utama ya yang orang kata perlu dijalankan oleh pihak SKM ya, selaras dengan orang kata pindaan Akta Koperasi 1993 dan juga tertubuhnya Akta SKM itu sendiri ya. SKM mempunyai peranan mereka yang tersendiri, yang mana ya berperanan untuk memastikan kestabilan di dalam sektor koperasi ya. Dan di sini ya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, salah satu aspek ataupun peranan penting yang dijalankan oleh pihak SKM adalah untuk menyediakan kemudahan mudah tunai kepada koperasi yang memerlukan. Dan di sinilah ya SKM telah pun mewujudkan kumpulan wang likuiditi pusat ataupun CLF, Central Liquidity Facility tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, tujuan untuk mewujudkan kumpulan wang likuiditi pusat ini ya, yang mana ianya memperjelaskan ya bahawa koperasi kredit dan koperasi bersaiz besar ya akan mencarum sejumlah peratus wang sumbangan ya, yang mana peratus sumbangan ini adalah bergantung kepada saiz liability layak sesebuah koperasi itu ya, yang akan orang kata disumbangkan ke dalam CLF tersebut ya. Kerana ini bertujuan ya bagi koperasi-koperasi yang mempunyai masalah kecairan ya boleh meminjam daripada kumpulan wang likuiditi pusat ini ya. Dan SKM sudah pasti diperuntukkan kuasa-kuasa yang tertentu untuk memberi pinjaman, dan SKM boleh melantik koperasi-koperasi yang layak untuk mentadbir kumpulan wang ini, dan SKM sendiri akan menentukan syarat dan terma peminjaman kumpulan wang ini ya. Dan SKM juga yang akan menanggung risiko kredit. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi tuan-tuan dan puan-puan ya, sudah pasti orang kata kewujudan ya kumpulan wang likuiditi pusat ini amat penting ya, kerana untuk membantu koperasi
yang sering mengalami masalah kecairan ataupun orang kata masalah-masalah pinjaman dan sebagainya ya. Dan kita juga melihat ya tuan-tuan dan puan-puan ya bahawa penubuhan kumpulan wang likuiditi pusat ini ya adalah untuk tidak membebankan ya pihak kerajaan kerana fiasko 24 koperasi pengambil deposit yang telah pun berlaku pada sekitar 1980-an ya, menyebabkan kerajaan ya terpaksa menanggung orang kata kos yang besar untuk menyelamatkan ataupun menyelesaikan masalah titik hitam fiasko 24 koperasi pengambil deposit itu ya. Dan secara tidak langsung ini juga adalah merupakan orang kata satu bentuk orang kata kaedah khas yang telah pun dirumus oleh pihak SKM untuk tidak membebankan pihak orang kata kerajaan ya. Dan selepas itu juga ya tuan-tuan dan puan-puan, kumpulan wang likuiditi pusat ini juga ada dinyatakan di dalam peruntukan Seksyen 42 Akta SKM dan di dalam garis panduan 19 ya yang akan saya nyatakan di dalam topik yang akan datang ya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi ya, iaitu orang kata peranan SKM bertujuan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk koperasi menjalankan aktiviti yang mana di sini adalah orang kata pewujudan ya akaun deposit koperasi ya. Lebihan-lebihan dana yang mana semua koperasi hendaklah mendepositkan wang berlebihannya yang tidak digunakan untuk kegunaan semasa ke dalam akaun deposit koperasi ataupun CDA ya. Jadi koperasi yang memerlukan pembiayaan mengembangkan perniagaannya bolehlah meminjam daripada CDA ini ataupun akaun deposit koperasi ya. Dan ia juga ada dinyatakan di dalam peruntukan Seksyen 43 Akta SKM. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika dan kita akan sambung dengan topik yang seterusnya selepas ini. Sekian, terima kasih.